Okey, hidupkan pagi anda. Assalamualaikum, apa khabar? Kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Okey, Nim, saya nak tengok awak senyum. Ha? Nampak tak saya senyum? Okey, nampak. Dah, kita tadi kita mencuba kita belanja gigi sebenarnya lebar, tapi betul. sayangnya kalian semua tak dapat nak saksikan. Tapi tak apa, kita harapkan semua tersenyum bahagia. Apa sahaja pun yang kita hadapi, kita teruskan dengan senyuman. Hari ini kalau boleh elakkan marah-marah. Sebab marah tu dia akan macam ganggu mood seharian kita kan. Jadi kita kuatkan semangat untuk teruskan hari ini yang ceria-ceria saja. Macam-macam kita nak kongsikan kan? Betul, di hari ini. Betul lagi ini 17 Ogos 2021 hari Selasa 8 Muharram 1443 Hijrah, dan pastinya kita nak teruskan ada beberapa perkongsian. Yang pertama berkenaan dengan vaksin. Betul. Okey, sekarang kita sedang mengejar untuk herd immunity ini, imuniti kelompok ini, dan sangat penting untuk kita mengetahui berkenaan dengan apa itu vaksin secara general lah. Mungkin sebab sekarang pun kita nak tahu ramai yang tak tahu juga sebenarnya vaksin ni apa fungsinya, sebab ada yang ambil sebab ikut rakan-rakan kan. Sebab nak ambil gambar kan. Jadi kita sebab bawakan juga nak ambil gambar dekat booth tu kan. Semua orang ambil, okeylah tak apa kita ambil. Tapi saya pasti ramai di antara kita yang tahu apakah keberkesanannya dan sebagainya. Cuma mungkin sekarang ini terlalu banyak sangat orang yang menimbulkan persoalan. Kenapa kita vaksin sampai capai antara yang tertinggi di dunia tapi kita masih lagi meraih puluhan ribu kes? Kenapa kita masih lagi kena jaga SOP walaupun kita dah ambil vaksin? Apakah kaitan dengan imunisasi badan kita? Macam-macam persoalan kan? Jadi untuk menjawab, hari ini kita akan rungkaikan dengan masa yang ada, kepadatan info yang akan kita sampaikan kepada anda semua penonton. Harap-harap inilah yang jadi manfaat kita untuk kita lebih faham vaksin dan imunisasi. Dan kita akan bawakan individu hebat dari Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri bagi menjawab segala persoalan. Okey, dan seterusnya kita akan kongsikan berkaitan dengan gaya hidup sihat. Sangat menarik kerana ianya membawa kepada faktor kami sendiri di sini, iaitu berkenaan dengan perut dan juga menggunakan peralatan yang ada di rumah. Kan sekarang ni kita duduk rumah, walaupun yelah ada kebenaran kelonggaran yang boleh kita dapatkan kalau kita nak bersukan dan sebagainya. Cuma ini antara yang paling penting sekali. Kalau di rumah jangan kata tak ada masa nak bersenam, tak tahu bagaimana. Hari ini Hanif akan tunjukkan demonya. Biasa kita suruh orang bersama buat dengan seorang trainer, dia akan tunjukkan kepada kita stretching macam mana. Tak berlatih semalam, baru pagi ni. Baru stretching. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan juga di Malaysia hari ini sepanjang 1 jam adalah berkaitan dengan perkongsian daripada seorang lagi artis yang akan kita bawakan di penghujung siaran nanti, iaitu Syazwan Suhaimi. Betul. Seorang yang sedang meningkat naik juga. Katanya suara dia sangat merdu, sangat sedap suaranya. Tapi inilah antara talent baru ataupun artis baru yang kita nak tampilkan. Kalau tengok dari segi music videonya memang nampak sangat ceria dan ada K-pop style sikit guys tu. Ada elemen, ni saya tak tengok ni. Kurang sikit. Tapi menarik lah. Menarik. Lepas ni mungkin boleh tengok lah. Syazwan Suhaimi Sang Purnama akan bersama dengan kita di akhir rancangan nanti untuk berkongsi bagaimana journey ataupun perjalanan beliau dalam industri muzik. Okey, dan sekarang kita ingin kongsikan beberapa perkongsian menarik. Okey, teruskan bersama dengan kami kerana sepanjang 1 jam ni memang sangat padat untuk kita teruskan. Dan yang pertamanya, ini antara yang menggegar media sosial juga semalam. Apabila satu elemen keberanian dan juga tanggungjawab ditunjukkan oleh penguatkuasa kita untuk membantu insan yang berada dalam kesusahan. Betul. Dan kita nak kongsikan ini berkaitan dengan keberanian polis trafik selamatkan keluarga hampir hanyut. Betul. 3 ahli keluarga tu hampir hanyut kerana mereka kabarnya mancing. Tapi kita nak tahu juga apa cerita sebenarnya. Kita terus saja bersama dengan tapi kita nak tengok dulu. Sekejap lagi. Okey, salah. Kita boleh tengok video terlebih dahulu. Alright, jom. Inilah yang terjadi, sangat bahaya, dan keputusan untuk membantu itu juga antara salah satu yang kita patut hargai kan. Ini melibatkan keberanian dan nyawa juga. Itu satu kawasan yang bahaya, satu keadaan yang bahaya. Kita ingin bersama dengan salah seorang yang juga yang berada di kejadian, yang turun untuk menyelamatkan, Lance Corporal Hafizul Khalis Anwar, Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur. Dan seorang lagi tak dapat bersama dengan kita, tapi beliau juga turut bersama-sama semasa menyelamatkan, semasa kejadian penyelamatan, Constable Wan Muhammad Hazli Shah Wan Hasbullah, juga daripada Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur. Okey, bersama kita Lance Corporal. Assalamualaikum, selamat pagi.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat pagi. apa Saya nak khabar? salute dululah Alhamdulillah ucapan sihat. terima kasih, salute, Ya. tahniah juga. Ini Ah, satu yang buka mata kita juga kan. Macam mana keberanian dan kesanggupan. Tapi kita nak tahu juga Tuan, apa sebenarnya yang terjadi pada ketika tu? Yep. Assalamualaikum. Selamat pagi. Malaysia hari ini. Ya. Alhamdulillah. Kejadian hari itu saya pun tak sangka boleh viral macam ni kan. Okey. Dia pada mulanya kami dalam perjalanan pulang untuk selesai tugas. Okey. Lepas tu terima maklumat daripada gerakan trafik untuk bantu ada orang awam terperangkap bawah dekat Sungai Kelang tu. Okey. So kami yang berada berdekatan dengan lokasi tu di Jalan Kinabalu, Jalan Kuching tu, kami terus singgah di tempat tu dekat sungai tu dan ternampak ada pada mulanya ada hanya suami dia lah. Okey. Lepas tu baru kita nampak anak dan isteri dia dekat di bawah tebing tu. Allah. Ya. Okey. Maknanya apa yang mereka sedang lakukan? Kabarnya sedang memancing. Sebelum tu yang apa yang kita dapat tahu diorang sedang memancing sebab peralatan mancing dan umpan-umpan dia pun ada dia bawa naik sekali kan. Ya. Okey. Tuan, dalam video yang dipaparkan ni, mungkin durasinya agak sikit pendek lah. Tuan yang mana satu ni? Saya yang berhelmet tu. Oh, yang ada helmet di belakang ni? Betul. Kalau Okey. saya terus turun dari motor dan tak sempat Ya, okey. tanggal helmet tu. Situasi ni apa yang tuan katakan kepada mangsa ketika berlaku dan apa kemungkinannya sekiranya tidak dibantu ni tuan? Sekiranya tak dibantu tu, paras air kalau naik tu kita tak tahulah dia orang mungkin boleh hanyut lah tu. Allahu. Okey. Sebab dalam keadaan tu pun kita pun agak panik juga kan. Kita cuba cara sedaya upaya kita untuk bantu dia orang. Alhamdulillah lah, waktu tu berdekatan dengan ada satu tangga, saluran tangga yang bolehkan kita untuk naikkan ketiga-tiga mangsa tu. Yeah. Okey, macam mana keadaan ini boleh berlaku? Ada tuan melihat kepada kejadian dan segala situasi, sebab kita dapat nampak macam terjatuh ke ataupun mereka berada di kawasan tu ke? Tak, dia orang sedang memancing kan dekat situ. Kat situ kan kawasan penyelenggaraan di BKL yang boleh bawa turun kereta, naik kereta kan. So dia di laluan tu lah. Di laluan tu. Dia pun tak perasan air tu sedang naik kan. Mungkin dia orang sedang mencari rezeki kan. Mancing. Yelah, betul. Sebab sekarang ni mungkin itulah rezeki dan sumber rezeki mereka kan. Betul. Ada yang juga pertikaikan kenapa nak mancing, tapi itulah mungkin cara mereka untuk meneruskan kelangsungan hidup. Tuan, mungkin apa yang tuan ingin sampaikan kepada kita semua selepas kejadian ini berlaku dan kita nampak ada potensi juga mungkin mereka yang berada dalam situasi yang sama, risiko-risiko bahaya ini boleh terjadi tuan. First sekali saya nak ucap Alhamdulillah. Terima kasih dekat pada yang orang awam juga yang membantu, yang memberikan saluran maklumat untuk kita bantu orang-orang yang dalam kesusahan. Betul. Itulah sedikit sebanyak yang pertolongan yang kita dapat buat kan. Tapi untuk rakan setugas juga, saya percaya diorang juga ada perasaan untuk membantu orang-orang yang dalam kesusahan ni. Ya. Betul. Semua di antara kita memang ada perasaan nak bantu manusia yang sedang kesusahan macam ni. Itu ialah sedikit sebanyak daripada saya. Lepas tu utamakan keselamatan pada musim hujan sekarang ni, petang kan. Elakkanlah dari kawasan-kawasan yang kawasan sungai berisiko macam ni. Berisiko yang macam ni. Tuan, sebab kita tahulah ini mungkin di luar norma bidang tugas kan, selaku antara pegawai trafik kan. Tapi ketika melakukan operasi menyelamat ni sebagai satu tanggungjawab juga, ada timbul perasaan goyah, takut sikit dengan perkara ini?
itulah dalam keadaan norma baru ni kan. Kita memang takut tapi kita cuma berjaga-jaga lah. Lepas tu kita sanitize tangan kita kan. Kita buat usaha-usaha ni lah untuk mengelakkan dijangkiti kan. Kita pun tak tahu keadaan mangsa-mangsa tu macam mana. Itu je lah sedikit. Maksudnya selamatkan dulu kita selamatkan dulu nyawa diorang. Tapi nampak struggle juga Tuan masa nak turun tu Tuan. Boleh juga sebab kawasan dia sempit kan. Kita pun berpaut pada jeriji besi tu. Kawan-kawan saya pun bantu saya pegang tangan saya untuk kita tak jatuh kan. Okey Tuan. Mungkin boleh ambil kesempatan ni sebab Tuan Lance Corporal Hafizul Khalis Anwar bersama dengan rakan-rakan yang lain. Mungkin boleh perkenalkan sekali lagi rakan-rakan yang lain tu juga. Sama saya pada ketika itu saya nak ucap juga terima kasih pada seorang abang tu, dua orang awam, yang satu yang berada di lokasi dan seorang lagi yang turun bawah sekali itulah. Okey, bersama-sama itu tu. Saya ucapkan terima kasih jugalah kat dia sebab sudi bantu kita orang. Bersama saya juga ni Constable Shah dan Constable Azwan, Constable Zabidi dan Constable Syahrul lah. Untuk kita yang berada di lokasi tu. Kita sama diorang juga yang tolong bantu saya dan salurkan maklumat kepada gerakan. Baik. Itulah yang antara tim-tim saya yang bantu saya tu. Alright. Tuan, terima kasih banyak kita nak ucapkan. Terima kasih. Tahniahlah kerana menjalankan tanggungjawab ini. Mungkin ini sedikit Tuan tak saja ada kan. di situ kan, apa agaknya nasib pada mereka. Terima kasih banyak Tuan. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu dia Lance Corporal Hafizul Khalis Anwar, Constable Wan Muhammad Hazli Shah yang kita dapat sebutkan nama, yang tadi pun Tuan dah sebutkan nama. Kita harapkan ini adalah satu bukan sahaja pengajaran, tapi inilah yang kita harus pandangkan bagaimana kesanggupan mereka untuk membantu mereka yang dalam memerlukan pertolongan. Tapi bahaya sekarang, hujan tau petang-petang kan, keadaan-keadaan yang macam tu. Kita faham untuk mencari rezeki tapi cuba untuk melihat kepada risiko jugalah. Ya, betul. Tapi apapun selamatlah, alhamdulillah telah pun alhamdulillah. Okey, kita berteriak seketika, selepas ini terus bersama kami kerana perkongsian berkaitan dengan vaksin akan kami bawakan. Jangan ke mana-mana. Okey, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Hidupkan pagi anda semua. Dan seperti yang telah pun kita maklumkan tadi, sekarang tibalah masa untuk perkongsian utama kita berkaitan dengan vaksin. Betul, vaksin dan imunisasi. Kita perlu faham betul-betul ya, sebab ini adalah antara yang melibatkan kita punya badan sendiri, imunisasi badan kita, dan bagaimana kita nak bertindak dengan keadaan semasa sekarang ni. Okey, tanpa melengahkan masa Hanif, kita terus sahaja bersama dengan Datuk Dr. Hisham Shah Tapi sebelum tu, asyik nak kenalkan tetamu je hari ni. Sabar. Tapi sebelum tu, kita ingin dengarkan dahulu pandangan orang awam berkaitan dengan pemahaman mereka vaksin dan imunisasi. Ayuh, sama-sama kita saksikan. Apa yang saya faham mengenai vaksin COVID-19 adalah ianya bukanlah penyembuh maupun dapat menghalang badan kita daripada jangkitan COVID-19, tetapi ianya dapat membantu membina imunisasi dalam badan. Jadi, antibodi dalam badan kita akan membantu melawan virus tersebut. Vaksin sememangnya diperlukan oleh semua masyarakat, tidak kira usia, kerana ia dapat merangsang sistem ketahanan semula jadi badan. Di samping, ia dapat mengurangkan kadar kebolehjangkitan COVID-19. Ya, ramai yang memberikan pendapatlah berkaitan dengan pemahaman secara umumnya, dan sekarang kita ingin berikan pengetahuan dengan lebih mendalam sedikit berkaitan dengan vaksin dan imunisasi. Jadi Anim, sila perkenalkan. Lagi sekali, terima kasih kerana memberikan penghormatan. Kita bersama dengan Datuk Dr. Hisham Shah Ibrahim, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, Penyelidikan dan Sokongan Teknikal Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Assalamualaikum Datuk Doktor. Okey, Datuk, kita minta on mic, Datuk. Tak dengar suara Datuk. Kita tak dengar suaranya. Mungkin mute, Datuk. Boleh, Datuk, dengarkan kami? Kami tak dengar suara Datuk lah. Mungkin ada yang lambang mikrofon tu, mute tu. Okey, kita masih lagi belum dengar Datuk. Ya.
Okey, tak apa. Kita uruskan dulu. Itulah ini antara cabarannya Hanif kan di waktu-waktu live ni kan. Okey, tak apa, tapi itulah yang kita bincangkan, vaksin dan juga imunisasi. Kepada anda semua penonton secara maya kita, boleh kongsikan bersama dengan kami. Mungkin tindak balas anda berbeza dengan orang lain. Apa sahaja persoalan yang anda ingin tahu, kongsikan supaya masing-masing dapat pendapatan yang berbeza, mengetahui situasi orang ramai supaya kita tahu dan cakna tentang keadaan sekarang ini. Ada juga pemahaman berkenaan dengan jenis-jenis vaksin tersebut kan. Betul. Kenapa ada jarak antara 2 hingga ke 3 minggu. Ada pula jarak yang sampai 3 bulan nak menunggunya. Ada yang perlu hanya untuk satu second suntikan dose kan? saja, betul. Ada yang hanya perlu satu suntikan, ada yang perlu sampai mungkin dicadangkan kepada 3 suntikan. Jadi ini mungkin antara pemahaman secara umum yang perlu kita ambil tahu sebelum kita pergi ambil vaksin tersebut, supaya apabila ditanya ataupun berlaku apa-apa sedikit perubahan tindak balas dalam badan ni, kita tahulah sebab apa. Betul. Dan juga sekarang ni kalau kita nak bandingkan keadaan yang berlaku sebelum ni kan, kalau di UK tu dia dah turun, tapi sekarang ni dengan varian Delta dia naik semula, sama seperti di Malaysia. Tapi bila mereka dah mencapai hampir 100% lengkap 2 dos vaksin itu, kadar kemasukan di ICU yang dilihat sebagai penanda aras keadaan kritikal ataupun tidak sesuatu negara itu, sebuah negara itu berkaitan dengan COVID-19 ini. Begitu juga yang berlaku di sini. Betul. Kan fasa keempat dan juga fasa kelima dalam situasi COVID-19 yang mereka diuji ni, mereka dapat dilihat berlaku penurunan peratusan. Okey, saya suka nak baca satu artikel yang baru-baru ini telah pun dikongsikan berkaitan dengan kita nampak sinar di hujung terowong berkaitan dengan kemasukan pesakit-pesakit dalam kategori-kategori yang Anim katakan tadi, kategori 4 dan 5 semakin berkurangan, barulah ICU semakin reda keadaannya. Tapi masih lagi penuh, masih lagi ada pesakit, tetapi tidaklah seperti sebelum ini. Ini disebabkan oleh program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang semakin dapat temponya lah, rentaknya lah mengikut plan yang dijadualkan, dan sekarang dengan adanya program vaksin ini, maksudnya kita telah pun mencapai hampir 20 ke 30% imunisasi ini, barulah kita boleh nampak. Dan apatah lagi sekarang ini banyak sekali kelonggaran dibuka, industri pun dibuka, tetapi dengan syarat vaksin penuh ataupun lengkap telah pun ada. Vaksin penuh ni Ani mungkin boleh beri penerangan sikit. Itu pun salah satu pengetahuan yang kita harus betul-betul tahu dan faham, lengkap 2 dos vaksin ni ataupun lengkap ataupun #vaccinated kan, ini semua adalah kerana kan, jangan kita asyik nak post je I am vaccinated tapi tak tahu apa maknanya. Kita kena pastikan ketiga-tiga seperti Sinovac, Pfizer dan juga AstraZeneca tu 14 hari selepas dos kedua. Jadi menghitung harilah bila nak pergi salon, bila nak pergi kedai ni kan. Kita tengok pada tarikh akhir kita dapat 2 dos vaksin itu. Dan kalau Johnson Johnson dan satu lagi Oxford, satu juga. Yang itulah. Yang satu dos kita harus tunggu 28 hari selepas anda disuntik. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan lengkapnya anda mendapatkan vaksinasi. Tapi kita belum bercerita lagi tentang kedatangan varian-varian yang baru. Yang lain, betul. Itu yang kita harus faham. Vaksin ni bukan sahaja macam kita pergi bawa badan vaksin dah kita selamat. Tidak. Ada juga persoalan kenapa kita harus jaga SOP selepas kita dah vaksin. Dah vaksin, dah ada imun badan, kenapa kena pakai mask lagi? Kenapa kena duduk jarak-jarak lagi? Itu pun antara persoalan yang timbul juga, Hanif. Dan sekarang ni pun kita masih lagi cuba mendapatkan Datuk Dr. Syamsyah tadi. Tapi sebelum itu mungkin sedikit pengetahuan jugalah kepada semua kenapa perlu dilampirkan. Okey, kalau sudah bersedia, kita simpan dulu pengetahuan tu. Kita bersama dengan Datuk Dr. terus. Silakan. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah Datuk. Dapat juga kita. Ibarat dikurniakan ni hadiah ni Datuk. Dapat mendengar. Datuk, terima kasih kerana sudi bersama kami. Mungkin kita boleh mulakan dengan pemahaman umum berkaitan dengan vaksinasi dan imunisasi ni Datuk. Silakan. Ya, jadi vaksin COVID-19 ni memang kita perlukan untuk menangani pandemik COVID-19 di negara kita sekarang ni. Seperti yang kita sedia maklum, sekarang ni kadar vaksinasi ni semakin meningkat, dan di Lembah Kelang kita dapat perhatikan bila peningkatan kadar vaksinasi di kalangan penduduk kita. Alhamdulillah kita dapati kemasukan ke dalam ward dan ICU ada dapat tanda-tanda pengurangan. Itu mana Alhamdulillah. Memang kita bersyukur sangatlah dengan rakyat Malaysia kerana menyambut saranan kerajaan untuk bersama-sama mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini. Jadi kita perlu teruskan lagi, kita seramai mungkin rakyat Malaysia yang dapat vaksin. Kita harap kita akan dapat kurangkan lagi terus kadar kemasukan dalam ward dan mereka yang mendapat penyakit serius COVID-19 ni. Anim dan Hanif ya.
Datuk, bila kita cakap pasal herd immunity, dia memerlukan 80% kurang-kurangnya di negara kita ini. Tapi bila kita melihat kepada statistik, kanak-kanak kita je dah mengambil 30% daripada keseluruhan rakyat Malaysia. Jadi kita pastinya tertanya-tanya bagaimana untuk kita mencapai, termasuk lagi mereka yang menolak vaksin, termasuk lagi mereka yang memang ada kondisi tak boleh ambil vaksin, Datuk. Jadi vaksin ni bukan salah satu kaedah saja, maknanya kaedah lain yang perlu kita amalkan sekali. Maknanya vaksin satu kaedah dan kaedah lain maknanya macam pencegahan melalui kesihatan awam, penjagaan sosial, fizikal dan sebagainya, mesti kita teruskan lagi. Macam kita katakan, kita nak dapatkan seramai mungkin mendapatkan vaksin sebab dalam mana-mana populasi pun ada mereka golongan tertentu yang tidak dapat menerima vaksin oleh sebab-sebab tertentu, sama ada oleh sebab dia berumur kanak-kanak yang kecil dan sebagainya. Jadi orang-orang yang dewasa inilah yang perlu seramai mungkin mendapatkan vaksin sebab mereka ini merupakan pelindung kepada mereka yang tidak dapat menerima vaksin. Itu yang kita harapkan. Jadi maknanya walaupun golongan kanak-kanak secara keseluruhannya tidak dapat kita beri vaksin, yang berumur 12 ke 18 tahun, itu pun mengikut peringkat-peringkat dan keadaan-keadaan tertentu, kita akan memulakan secara berfasa. Tapi sekiranya yang dewasa itu mengambil vaksin, jadi peratusan rakyat Malaysia pun akan begitu tinggi dapat yang sudah mendapat vaksin 2 dos. Datuk, mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan dos pertama dan dos kedua. Kenapa perlu ada dos pertama, kenapa perlu ada jarak masa tersebut? Saya percaya ini mungkin soalan lazim lah, tapi untuk ulang kaji kita ni, Datuk, kenapa perlu ada jarak tersebut antara dos pertama dan dos kedua dan kenapa berbeza, Datuk? Ini daripada pengalaman kita memberi vaksin kanak-kanak kan dulu. Kan kanak-kanak tu kadang-kadang bukan 2 dos, kadang-kadang 3 dos. Kadang-kadang ada dos sebelum masuk sekolah rendah pun ada lagi ya. Sebab dos-dos yang diberikan secara berperingkat, dos pertama, dos kedua, kadang-kadang dos ketiga, dos booster dan sebagainya, ia mengikut daripada kajian kita bagaimana untuk memastikan supaya jangka masa protection tu ataupun perlindungan itu dapat kita panjangkan selama mungkin. Jadi kalau dos yang pertama itu ia merupakan dos pengenalan kepada badan kita untuk membentuk imuniti selular dan also imuniti menghasilkan antibody. Yang dos pertama itu pengenalan. Jadi dos yang kedua itu merupakan pengukuhan kepada pengenalan tu. Jadi kena ada 2 dos. Tapi bukan semua vaksin perlukan 2 dos. Ada setengah vaksin dia gunakan 1 dos sahaja. Baik. Datuk Doktor, ini melibatkan kesan sampingan yang didapati oleh setiap individu tu berbeza selepas disuntik vaksin. Ada yang dos pertama, dos kedua pun ada yang sendiri rasa berbeza. Takut-takut mereka juga ada pemahaman di mana kalau dia tak rasa apa-apa tu, tak bertindak balas pula vaksin dalam badan dia. Jadi bagaimana, Datuk? Mungkin Datuk ada penjelasannya. Ya, sebab kita cara badan kita menghadapi sesuatu penyakit berbeza. Setengah orang dia cepat demam, sesema dan sebagainya. Macam anak-anak lah, kadang-kadang dia selalu demam, sesema dan sebagainya. Setengah orang tu tidak ada. Jadi sama juga dengan vaksin ni. Kadang-kadang setengah orang dia ada kesan samping ataupun yang lebih daripada orang lain. Jadi bergantung kepada tindak balas badan kita terhadap vaksin yang diterima ya. Tapi itu bahawa orang yang tidak ada reaksi apa-apa pun tidak membentuk antibody yang diharapkan ya. Side effect itu bergantung kepada individu masing-masing. Jadi cara yang pasti adalah apabila kita lihat daripada pengalaman orang, apabila dia dah beri vaksinasi pada satu populasi, berapa peratus yang dapat penyakit itu? Berapa peratus penyakit itu? Macam kita buat vaksinasi pada kita tak ada periksa darah untuk periksa paras antibody dia. Kita tak perlu pemeriksaan. Ada sebab-sebab tertentu lah kenapa kita tidak buat antibody testing selepas vaksinasi. Hanya dalam penyelidikan memang kita lakukan. Tetapi untuk orang ramai, orang awam, tidak kita lakukan pemeriksaan paras antibody selepas vaksinasi. Ada setengah negara yang kalau macam kita nak masuk pula, Datuk Doktor, mereka inginkan melihat kepada test itu. Buat macam ni belum dibuat keputusan. Itu maknanya
seluruh dunia pun kalau kita nak tahu apakah sama ada paras imuniti tertentu di dalam badan kita selepas vaksin, dia ada ujian yang cukup spesifik. Kalau daripada dia punya metodologi dia, patutnya ada PRNT, Plaque Reduction Neutralization Test. Tapi Plaque Reduction Neutralization Test ni very rumit nak buat. Jadi dia buat a surrogate for that, a correlate for that PRNT tu. Jadi maknanya masa ini masih belum kita pastikan lagi apakah correlate of protection, apakah antibody yang perlu kita periksa, adakah antibody terhadap pepaku protein atau spike protein, adakah antibody terhadap membrane protein, adakah antibody terhadap nuclear capsid. Jadi banyak-banyak jenis antibody. Lepas tu adakah antibody jenis neutralizing, ataupun adakah jumlah keseluruhan antibody. Jadi apabila standardization tentang apakah jenis antibody testing yang perlu dibuat untuk memastikan sama ada seseorang itu ada paras pertahanan tubuh antibody terhadap COVID-19 ini, jadi belum dapat dipastikan lagi. Jadi kita tak boleh mensarankan apa-apa jenis ujian antibody selepas vaksinasi. Okey, Datuk, banyak sangat informasi ni tadi diberikan. Okey, mungkin sedikitlah Datuk berkaitan dengan antara kerunsingan orang juga selepas dos kedua, ada yang mengatakan bahawa badan kita akan lebih terdedah mudah kepada penyakit yang lain, sebab itu disarankan untuk berehat, Datuk. Jadi mungkin ada sikit pandangan berkaitan perkara tersebut. Dia lepas dos kedua, dia reaksi dia lebih sikit. Maknanya adalah orang demam sikit, lengur-lengur badan sebagainya. Jadi memang kita kan selepas menerima vaksin ni, kita janganlah mendedahkan diri dia kepada exertion, terlampau aktif dan sebagainya, untuk berehatlah. Jadi, tapi tidak bermakna bahawa selepas dos kedua, immediately selepas itu, badan kita kurang immunity terhadap penyakit. Tidak sama sekali kita tidak mengatakan begitu. Cuma kita selepas dos kedua, dia mengambil masa 2 minggu atau 3 minggu sebelum antibody yang mencukupi dihasilkan oleh badan. Yang mencukupi untuk mencegah kita daripada mendapat jangkitan COVID-19. Jadi tidak maknanya kita kata 2 minggu baru dapat immunity, maknanya dia akan senang terdedah pada penyakit lain. Kita kata 2 atau 3 minggu, ia merupakan julat masa yang selalunya diperlukan oleh kebanyakan orang untuk menghasilkan paras antibody yang mencukupi untuk melindungi seseorang itu daripada mendapat jangkitan COVID-19. Baik, Datuk, mungkin kita boleh akhiri perbincangan ini dengan mengapa kita ni dah pun lengkap 2 dos vaksin tapi kita masih lagi perlu menjaga SOP. Perlu pakai pelitup muka, perlu lagi kekalkan penjarakan fizikal. Mungkin doktor ada pesanannya, silakan. Ya, pesanannya sebab bukan semua orang telah menerima vaksin COVID-19 ni secara lengkap. Dalam negara kita ni kita sasarkan 70%, kalau boleh 80%. Ya. Tapi disebabkan oleh itu, maknanya virus itu masih lagi dalam komuniti kita. Jadi walaupun kita telah menerima vaksin, itu tidak bermakna kita tidak dapat dijangkiti COVID-19. Setuju. Jadi COVID-19 ini selepas vaksin, kita akan dilindungi insya-Allah daripada mendapat penyakit yang serius. Terdedah kepada COVID-19 dan kita masih boleh menjangkiti orang lain sekiranya kita terdedah, kita mendapat COVID-19. Jadi apabila keadaan di luar sana, masyarakat kita telah mencapai paras immunity yang tinggi, ramai yang telah divaksinasi, jadi boleh kita longgarkan. Tapi buat masa ini, kadar vaksinasi kita masih belum tinggi lagi pada paras yang kita harapkan. Jadi kita masih perlu mengamalkan gaya hidup baru yang kita sarankan, iaitu memakai pelitup muka, menjarakkan kita fizikal dan menjaga kebersihan, elakkan tempat yang sesak dan sempit dan jangan sembang dekat. Itu masih kita amalkan kerana kita tak mahu virus itu berterusan menular dalam masyarakat kita. Baik, Datuk, terima kasih banyak-banyak. Satu penjelasan yang cukup padat dan juga kita banyak sangat info dapat diterima daripada Datuk Doktor. Jaga diri, Datuk. Terima kasih banyak-banyak kerana selama ni kan Datuk juga antara pihak yang sangat membantu kita semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Jumpa lagi.
Sama-sama. Okey, itu dia Datuk Dr. Hisham Shah yang bersama dengan kita untuk berkongsi. Harap-harapkan perkongsian hari ini dapat buka mata semua kan. Sekarang ni kita belum capai lagi tahap yang kita inginkan dalam vaksinasi. Ramai-ramai lagi bagi sokongan kepada mereka yang belum lagi daftar, belum lagi ambil vaksin kan. Betul. Sebab kita belum lagi capai. Jadi banyak kelonggaran yang kita tak boleh lakukan. Ya, sangat jelaslah penjelasan yang diberikan tadi. Dan kalau boleh ambil balik klip-klip video tadi tu, temu bual tadi. Viralkan, tularkan bagi kepada semua orang. Ni benda-benda yang bagus ni kita patut viralkan lah. Okay? Kita nak teruskan perkongsian kerana selepas ni kita akan bersenam di Malaysia hari Dan ini. saya, tapi orang sebelah saya yang akan bersenam, saya akan tunjukkan juga bersama dengan anda semua. Rehat seketika, Nak buat 6. kempiskan perut dahulu. Okey, saya sebenarnya sedang perhatikan kawan saya kat sebelah tu. Dia dah siap-siap dah warming up. Sebab sekejap lagi dia akan tunjukkan bersama dengan kita semua antara antara demo untuk kita kempiskan perut. Ya, betul. Inilah latihan ataupun exercise yang kita boleh lakukan. Sangat penting sebab kalau nak tahu perut ni adalah core muscle kita. Jadi semua pergerakan babitkan di bahagian core ni jugalah. Kalau kita berjalan pun tangan pun dia babit kat sini. Kalau kaki pun babit kat sini, jadi penting. Penting. Oh, dah penat dah. Belum apa lagi dah mengah Ya. Okey, Hanif akan bersama dengan Azlan Supian, seorang pemilik gimnasium, untuk berkongsi dengan kita bagaimana teknik exercise ataupun teknik latihan yang kita boleh lakukan di rumah saja dengan hanya menggunakan kerusi. Kalau ada sofa biru pun boleh juga. Kalau ada hitam merah tak apa. Yang penting hari ni Hanif nak pilih sama warna dengan baju dia. Yalah, ikut tema lah. Ikut tema. Jom kita bersama dengan Azlan Supian. Kini secara maya sahaja. Assalamualaikum Azlan. Itu dia. Dia ada 2-3 angle dia. Tapi Hanif macam mana pun tak boleh lawan lah dia punya kesaduan. Dia main gym hari-hari. Azlan sihat ya? Tapi saya sihat. Sekarang tak boleh main gym lah. Betul. Okey Azlan, apa yang nak kita lakukan hari ini? Silakan. Okey, hari ini saya ada prepare 4 jenis exercise yang hanya menggunakan kursi saja. Okey. Itu dia solid lah. Bukan pakai sofa ke apa tak boleh. Sofa tak boleh? Salah. Okey, silakan. Kursi tak goyang, mesti kena solid, dan beberapa exercise ni kita nak target core muscle kita. Okey. Yang pertamanya core muscle exercise kita ni? Okey, saya mulakan dengan tadi senam dulu, kemudian kita akan jadi sikit-sikit progresif. Betul. Yang senang tu saya suka. Silakan. Yang senang ni susah pun buat. Okey, just kita just duduk siap straight macam ni. Jadi, dia angkat tangan kita, kepala sebelah dua, kita dudukkan lebarnya lah. Dan kita just squeeze kita ke kanan, slowly, 10 kali dalam keadaan yang tenang dan selesa. Selesa tak, Nip? Selesa, tapi saya tak nampak ni. Oh, dia music pusing. Please. Aku pula yang music please. Berapa kali ulangan ni? 8, 9, 10. Okey, kita boleh ulang 3 kali. Cuma saya nak ingatkan kat sini, pastikan sepanjang kita buat twist dulu, badan kita sentiasa facing forward. Badan tegak je. Badan kita depan tadi. Okey, ini memang sesuai untuk macam-macam kondisi lah. Tak kira lah perempuan ataupun lelaki, mereka boleh lakukan latihan ini. Yes, semua lakukan kita lakukan. Bagi perempuan, muda kita lakukan. Dan kemajuan dia adalah untuk merampingkan bahagian sisi perut. Ini yang banyak orang berusaha PDP kan, sudah melebar. Ini betul-betul bukan banyak. Alright, Azlan, next. Apakah step yang seterusnya? Saya dah buat 2 set tadi. Okey, next kita masih target bahagian untuk dia sama. Kali ini kita buat yang berbeza. Kita cuba capai lantai kiri dan kanan. So, mulakan dengan luruskan kanan ke bawah. Okey. Dan kita cuba kanan-kanan sampai ke bawah. Sampai lantai ke? Jangan main tipu, Hanif. Jangan main tipu. Dia sebab kita kena tegakkan badan. Sentuh ya. Oh, dia suruh sentuh ya. Kita buat alternate, berdiri di badan secara bergilir. Okey. 4. Okey, maknanya kita perlu lakukan daripada step pertama tu sampai yang terakhir, itu dikira 1 set kan? Okey, Hanif dah selesai? Okay, last set. Apa? Oh, last set. Okey. 10. Okey, yang ketiga ni sedikit mencabar.
kita perlu angkat kaki sebelah kaki kita selama 5 saat. Jadi bukan asal dia sama dengan finger. Jadi angkat kaki kiri dahulu. Macam ni. Tahan sama kita. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kemudian kita pada kaki kanan ni. 1, 2, 3, 4, 5. Steady Hanif. Hanif boleh buat 10 saat. Dah rasa ni. untuk kata dia yang exercise yang kita angkat kaki ni, kita pakai ke lower atau ke masa. Yang bahagian bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, apa antara kesalahan-kesalahan yang selalu berlaku dalam posisi ini yang kita selalu lakukan? Okey, yang biasa berlaku adalah satu, kita jangan paksa sangat sebab kalau kita jerk gerakan kita, nanti takut dia tangkap kat kita lah. Kedua, pastikan jangan kita membungkuk. Tapi tak buat tu kita membungkuk. Pastikan kita Badan tegak Okey, posisi badan tu sangat penting juga ya. Okey, seterusnya. Okey, ini yang last tadi, kita cabar sikit. Dia ada elemen bukan flexibility juga. Tapi tak apa, jangan risau. Yang penting kita cuba buat secara perlahan-lahan kita juga. Dan slowly kalau kita selalu buat on daily basis, kita akan improve. Jadi yang ini, kita akan cuba sentuh sila. Sentuh suku belah kanan, menyentuh lutut sebelah kiri. Jadi, tak boleh. Hanif pula. Tangan kat belakang kan. Bukan begini. Okay, dan kita mulakan dengan siku belah kanan dan sebelah kiri dulu. Okay, kita buat tu. 1, 2, Perut besar 3. 4, 5. Okey. Memang sikit cabar. Dia satu side dulu Satu side dulu, 5 kali kedua, bukan side. Okey. dia bukan selang-seli. Satu side dulu Nek. Dan kita kanan belah. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Itu dia. Sama juga, pastikan kita jangan cuba paksa sangat badan nak sentuh siku dengan lutut tu. Takut nanti kita overstretch. Kalau tak sampai lah ya. Setakat yang mampu lah. Setakat mampu, kita cuba lakukan setiap hari secara konsisten, insyaAllah kita akan sampai. Okey, dah itu sahaja ke ataupun ada lagi? Itu saja. Itu sahaja yang kita boleh lakukan. Itu dia Azlan. Azlan, terima kasih banyak-banyak. Lepas ni mungkin bolehlah. Boleh kita buat kat rumah? Boleh kita buat kat rumah. Yang penting Azlan, aspek keselamatan dia apa yang awak boleh sampaikan dalam senaman ni Azlan? Okey, aspek keselamatan sebab kita berfikir atau masa sebenarnya kita banyak lepas pandang yang dia melibatkan juga lower back kita. Yang saya cakap sebelum ni, kalau kita terlalu berjuang pergerakan kita terlalu paksa pergerakan kita, dia mungkin akan menyedaskan kita lower back. Jadi kita Okey. Baik Azlan, terima kasih banyak. Terima kasih. Nanti kita jumpa lagi ya untuk senaman yang lain pula. InsyaAllah kita jumpa lagi dulu. Bagi orang lain pula buat. Tapi memang nampaklah Nip. Dah berubah sikit. Ya betul Nim. Nampak kecil sikit Nip. Tapi yang kat jari lah kecil. Bukankah perut. Kalau macam ni buat lagi lah. Kongsian dengan kita. Bagaimana tips untuk mengempiskan perut. Memang sangat sesuai untuk terutama sekali sebenarnya kan ibu-ibu lepas bersalin. Ya betul. Itu antara yang mungkin menjadi misi kita untuk mengempiskan perut. Pesanan dari seorang ibu kepada ibu yang lain. Kita nak berteriak seketika. Tapi kita ada apa Nim? Kita nak kongsikan juga kepada anda semua. Ini berkaitan dengan Nestle Vaccination Program. Kepada anda semua akan mendapat voucher RM20 nak bagi kepada 25,000 orang ni jika anda telah pun melengkapkan dos vaksinasi anda. Itu dia voucher RM20 tau menanti anda semua. Okey? Okey, kita nak saksikan sikit perkongsian ini. Jom. Daftar untuk vaksinasi dan berpeluang memenangi voucher Nestle bernilai RM20. Kunjungi laman web Nestle tertera. Tertakluk terma dan syarat. Bersama kita berganding bahu hentikan wabak ini. Jadi jangan lupa kalau yang belum daftar, cepat-cepat daftar di aplikasi MySejahtera. Bagi yang dah daftar, lengkapkan dos vaksin anda. RM20 voucher dari Nestle menanti anda. Okey? Okey, kita nak teruskan ini perkongsian di meja medsos. Seperti biasa, banyak sekali yang akan kami bawakan
Dan sekarang ni yang tular di media sosial adalah berkaitan dengan situasi yang melanda di Kabul, Afghanistan. Betul. Dan banyak sekali video-video juga tular, dan apabila berlaku satu rampasan kuasa dan kembali diperintah oleh pihak Taliban. Jadi memang banyak sekali yang telah pun ditularkan oleh video-video tentang situasi di sana. Betul. Tentang apa yang akan berlaku berkenaan dengan hak kemanusiaan di sana. Kerana kita tahu apabila satu pihak ini naik dengan sistem mereka memang sangat berbeza, dan ini situasi yang dilaporkan. Situasi yang berlaku di lapangan terbang Kabul selepas pemberontak Taliban telah pun menguasai tampuk kepimpinan dan menguasai kota-kota besar Afghanistan. Mereka akan melarikan dirilah. Sebab sebelum ini ada juga artikel menguatkan memang akan bakal ramai sangat menjadi pelarian di sana selepas Taliban telah pun menguasai kota-kota besar. Jadi ini yang berlaku. Kabarnya ada 7 kematian setakat ini yang berlaku selepas insiden ini terjadi semalam. Okey, dan kalau nak memahami apa yang lebih lanjut berkaitan dengan situasi yang melanda di sana, mungkin kita hanya boleh lihat dari jauh, kita hanya boleh memahami dari jauh, kita akan mengeluarkan pendapat kita dari jauh. Tapi boleh juga fahamkan sekarang ni ada beberapa perkongsian di media sosial terutamanya berkaitan dengan penulisan-penulisan yang boleh difahamkan berkaitan dengan puak-puak yang berada di sana, apa sebenarnya fahaman masing-masing kenapa situasi ini berlaku, dan dari sudut geopolitiknya, kenapa rampasan ini boleh dilakukan oleh pihak Taliban, dan kenapa rakyat dari negara Afghanistan ini berusaha sedaya upaya untuk keluar daripada Afghanistan dengan teruk. Dan kita lihat kepada situasi tadi di lapangan terbang, apabila ada video yang tular juga 5 hingga ke 7 individu terjatuh daripada kapal terbang yang telah pun berlepas keluar dari negara Afghanistan. Jadi memang sangat chaos lah di sana pada ketika ini. Okey, itu antara perkongsiannya kisah pergolakan di Afghanistan. Adakah kita nak kongsikan lagi? Itu sahaja buat sekarang ini. Okey, itu sahaja. Selepas awak bertanya saya soalan, saya akan jawab. Dan kita nak berteriak seketika sepanjang perkongsian. Awak pun macam mengah ya? Ya, betul. Tarik nafas dulu. Bagi saya air, bagi saya air. Kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini kita akan bersama dengan Syazwan Suhaimi. Yap. Masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Di hujung-hujung ni kita nak belanja sikit. Seorang, tak habis lagi ya? Kursi ni pun boleh ni. Pantang nampak kerusi sekarang ni. Okey Hanif, sekarang ni biasalah kalau mereka yang ada dalam kalangan keluarga tu dah ada dalam industri, orang lain sibuklah dia cakap ni nak tumpang populariti ke. Jadi artis ni senanglah naik sebab ada keluarga dalam industri kan. Tapi itulah antara soalan-soalan dan cabarannya. Kita nak tanya sendiri jugalah. Betul. Soalan kita dah lontarkan, kita kenalkan dulu. Kita bersama dengan Syazwan Suhaimi bersama kita dalam talian pada ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, apa khabar? Selamat pagi Hanim dan Hanif. Ya, ada mic di depan. Cantik. Syazwan mungkin okey, soalan daripada Anim tadi tu. Tapi sebelum tu kita tak cakap siapa dia punya family yang dalam industri tu. Betul. Siapa family awak, Syazwan? Okey, sebenarnya kita nak kenalkan jugalah. Ini Syazwan Suhaimi, sebenarnya adik kepada Ira Shazira. Yang mana ramai mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. Kalau kakaknya dalam bidang lakonan, adiknya pula menceburkan diri dalam bidang muzik. Bagaimana? Mungkin soalan itu klise sangat, selalu dapat. Tapi jawapan anda kita nak dengarkan. Alright, tentang kakak saya ni, dia memang selalu support saya dalam apa jua yang saya buat. Dia tahu saya suka menyanyi dari dulu, dan even dia pun dia berlakon, dan bila dia ada rakamkan beberapa lagu di Indonesia, di sini, dia selalu nak saya berada dengan dia dalam studio. Jadi saya dengan dia ni sangat rapat. Dia adalah adik-beradik saya yang paling saya rapat, dan instead of rasa macam kita guna nama dia ke tumpang populariti ke, saya nampak ini macam sama-sama simbiosis antara saya dengan dia lah, sebab kita pun adik-beradik. Jadi saling support antara each other lah. Itu dia, masya-Allah. Betul, sama-sama naik sebenarnya kan. Betul. Syazwan mungkin boleh ambil kesempatan ni untuk kita perkenalkan Syazwan secara rasminya di Malaysia hari ini pada pagi ini. Silakan, sebenarnya dah berapa lama berada dalam industri, dan apa sebenarnya muzik ataupun hala tuju seorang Syazwan Suhaimi ni?
Baik, saya dah mula serius menyanyi since 2015. Saya pernah rilis satu single tapi under label saya sendirilah. Saya bergerak secara sendiri. Kemudian saya stop sekejap. Life happen, career personal dan sebagainya. Jadi tahun ini alhamdulillah saya diberi rezeki untuk berada di bawah Rocket Fuel Network. Rocket Fuel Entertainment dan baru 6 Ogos yang lepas saya baru release single saya yang terbaru di bawah Rocket Fuel yang berjodoh Sang Purnama. Lagu Sang Purnama ini ditulis oleh Shazi dan juga Audimok. Jadi boleh dengarkan di semua digital platform dan juga di YouTube channel Rocket Fuel Network sekarang. Setiap artis kan bila mereka ada recording lagu dan sebagainya mesti ada cerita-cerita manis. Mungkin boleh kongsikan sedikit apa cerita manis di sebalik pembikinan Sang Purnama ni? Sang Purnama ini sebenarnya lagu untuk saya dedicatkan kepada semua orang yang selalu support saya dari dulu. Macam family saya, kawan-kawan. Tetapi lagu ini boleh relate kepada semua orang di Malaysia, tak kira di mana sahaja, kerana lagu ni kita boleh dedicatkan kepada orang yang kita adore, kepada pasangan hidup kita. Kita boleh lambangkan orang-orang yang penting dalam hidup kita ni macam bulan purnama yang mengambang di waktu malam. Masya Allah. Dahsyat. Syazwan, kita pun tertarik dengan awak punya klip video ni. Ada challenge ke? Dengan dance awak semua ni. Akan ada challenge? InsyaAllah kita akan, dalam plan tu ada dance challenge dan juga TikTok challenge untuk lagu saya ni. Saya ambil masa, sebelum saya start dengan projek Sang Purnama ni, saya ambil masa setahun untuk saya belajar menari, untuk biasakan badan saya dengan menari. Saya ada ambil kelas dengan Farouk yang ada dalam video saya ni. So selepas saya rasa saya dah ready, cikgu saya pun rasa saya dah ready, baru saya start buat lagu ni dan juga saya minta Farouk untuk koreografkan lagu ni, dance lagu ni untuk video ni. Patutlah dia nampak sangat pro dalam video ni anda menari. Dia selalunya macam kalau tak ni kan dia hide sikit shot dia kan. Betul. Dia full shot dia menari. Dia bagi tu, saya ingat Salji betul-betul ni. Menarik. Okey, Syazwan, mungkin awak nak kongsikan kepada mereka yang mungkin baru nak mengikuti awak, bagaimana sokongan peminat pada ketika ini? Alhamdulillah saya mendapat sokongan dan juga respon yang sangat memberangsangkan untuk lagu Sang Purnama dan muzik video ini. Anda semua boleh follow social media saya, Instagram saya Syazwan Suhaimi, Facebook saya Syazwan Suhaimi, YouTube channel Rocket Fuel Network dan juga Syazwan Suhaimi YouTube channel. Okey, kita nak dengar sikit ke? Sikitlah Sang Purnama sebelum kita mengakhiri sesi kita bersama dengan Syazwan ni. Macam ni? Sikitlah. Dia jangan banyak sangat, dia sikit je. Betul sikit tu. Silakan Syazwan. Alright. Celik mata bergetar jiwa tiap kali kau ada. Biar sunyi tidak ku rasa kerana kau bersama. Makin lama makin ku memandang, makin merdu berdendang. Kau penawar sepi duka. Makin lama makin ku memandang, makin aku terbayang. Siang sah terkenang, kau terindah. Mantap. Okey, kita nantikan challenge di TikTok nanti. Betul. Ramai akan dapat sambutan untuk dance dan sebagainya. All the best. Okey, semoga berjaya kita ucapkan. Terima kasih Malaysia hari ini. Terima kasih Alim. Terima kasih Hanif. All the best. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, tamat pada hari ini. Syazwan Suhaimi, Sang Purnama. Jangan lupa dengarkan, okey? Apa yang best esok ni? Esok kita akan bawakan satu lagi inspirasi. Ini sangat menarik kerana bagaimana seorang suami beri buah pinggang kepada isterinya. Betul. Pengorbanan ini adalah satu kata erti romantik yang sebenar. Wow. Esok kita ceritakan, kita akan bawakan perkongsian ni hanya di Malaysia hari ini. Kita rehat sampai esok. Jangan kita rehat sekarang. Okey, kita jumpa esok. Assalamualaikum. Jumpa lagi semua. Bye.